Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke pembentangan topik kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Terdapat 4 kepentingan yang akan dibahaskan dalam video ini. Kepentingan yang pertama ialah ekopelancongan. Bagi mencapai maklumat ini, pihak berkuasa biasanya akan mewartakan kawasan hutan sebagai taman negara seperti Erawan National Park di Hutan Monsun Tropika, Thailand. Hal ini disebabkan keindahan, keunikan dan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan haiwan merupakan daya tarikan pelancong. Oleh itu, tempat penginapan dan restoran turut disediakan dan pelbagai aktiviti diadakan seperti menjelajah hutan dan pertunjukan haiwan liar. Kepentingan yang kedua ialah menghalang hakisan. Bermula daripada daun yang besar berfungsi memecahkan butiran hujan untuk mengurangkan impak titisan air ke tanah. Seterusnya, akar pokok pula akan mencengkam dan menyerap air larian permukaan ketika hujan. Bukan itu sahaja, akar pokok seperti akar pokok bakau akan menguatkan struktur tanah bagi mengelakkan hakisan akibat tindakan ombak di kawasan pinggir laut. Oleh itu, kedua-dua akar dan daun-daun pokok akan menjadi penghalang hakisan di permukaan tanah. Tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan ekonomi negara juga merupakan kepentingan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di dunia. Hal ini disebabkan hutan kaya dengan pokok bernilai komersial yang menggalakkan kegiatan pembalakan. Sehubungan itu, peluang pekerjaan dapat diwujudkan kepada penduduk tempatan. Antara pokok yang penting ialah pokok konifer kerana pokok ini membekalkan bahan mentah untuk membuat kertas. Selain itu, ekspor balak, papan, perabot dan hasil hutan lain akan mendatangkan pendapatan kepada sesebuah negara. Malahan, hutan yang dimajukan sebagai kawasan ekopelancongan pula dapat mendatangkan pendapatan kepada negara. Kepentingan yang keempat ialah sebagai sumber ubat-ubatan. Daun, akar, bunga, kulit kayu, biji, buah, jus buah, selaput buah, getah, isi dan hampas digunakan untuk merawat pelbagai penyakit seperti diabetes, cirit-birit, sakit tekak dan mengurangkan tahap kolesterol. Contoh tumbuhan yang terkenal untuk perubatan ialah pokok pine. Daun pokok pine yang kaya dengan vitamin C digunakan untuk menyediakan teh. Manakala, biji buah pokok pine pula dijadikan bahan antiseptik semula jadi yang menghalang jangkitan kuman dan merawat luka. Oleh itu, kita perlulah menghargai flora dan fauna kerana ia merupakan anugerah Tuhan yang tak terhingga. Antara yang berikut, yang mana bukan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. A. Ekopelancongan. B. Penghalang gempa bumi. C. Kemajuan ekonomi negara. Dan D. Sumber ubat-ubatan. B. Penghalang gempa bumi. Jika anda hendak memajukan kawasan hutan sebagai pusat ekopelancongan, apakah yang akan anda lakukan? A. Membuat kolam renang. B. Mengadakan aktiviti menjelajah hutan dan pertunjukan haiwan liar. C. Menebang pokok untuk menjadi pusat hiburan. Dan D. Meratakan bukit untuk dijadikan restoran makanan rimba. B.
mengadakan aktiviti menjelajah hutan dan pertunjukan haiwan liar. Di manakah lokasi Taman Negara Erawan di hutan monsun tropika? A. Thailand, B. Malaysia, C. Singapura dan D. Indonesia. A. Thailand. Antara berikut, yang manakah salah tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di dunia terhadap kemajuan ekonomi negara? A. Menggalakkan kegiatan pembalakan. B. Mewujudkan peluang pekerjaan. C. Membekalkan bahan mentah untuk membuat baja. Dan D. Mengeksport balak dan hasil hutan untuk mendatangkan pendapatan kepada sesebuah negara. C. Membekalkan bahan mentah untuk membuat baja. Antara berikut, yang manakah betul tentang kepentingan pokok pine? A. Daun pokok pine kaya dengan vitamin A. B. Batang pokok pine digunakan untuk menyediakan teh. C. Biji buah pokok pine dijadikan bahan antiseptik. Dan D. Biji buah pokok pine digunakan untuk merawat masalah mental. C. Biji buah pokok pine dijadikan bahan antiseptik. Sekian, terima kasih.